Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, hari ni saya nak bincangkan ataupun nak sampaikan sedikit vlog tentang stres tak sambung PhD. Okay, this more kepada sharing moment lah. Kita nak cerita bagi siapa yang bakal menyambung PhD, bakal menyambung master, stres tak belajar PhD ni. Okay, so kat sini ada 4 perkara yang nak dibincangkan, stres ke tak. Okay, yang pertama, benda stres tak kisahlah sambung PhD ke, sambung master ke, kerja ke or whatever. Dalam research ni, stres yang pertama ni berlaku jika eksperimen tak jadi. Sebab mostly bila kita masuk lab, dia most kepada try and error. Jadi kita cuba, kita gagal, cuba, gagal, cuba, gagal. So in the end akan ada satu moment awak akan berjaya. Tapi apa akan jadi kalau awak cuba gagal? So dia akan build up satu stres dalam diri. Itu point yang pertama. Bila awak buat eksperimen tak jadi, so dia akan menimbulkan stres pada awak. Okey, yang kedua adalah kerana tak ada financial ataupun dana. Dana ni penting. So contoh awak sambung PhD, awak dijanjikan. Okey, contoh lakonan ni kita bagi analogi. Okay, saya sebagai supervisor, saya akan bagi awak 1,800 ataupun 2,300 ataupun 1,500 sebulan. In the end, when awak dah masuk dalam bidang tu, tiba-tiba dana tak ada, disekat. Maybe sebab COVID-19, kerajaan tak ada duit. Maybe sebab pertukaran kerajaan, nanti bulan 10 ada pilihan raya. So hati-hati, banyak faktor-faktor luar ni dia akan mempengaruhi dana yang dijanjikan. Itu juga boleh menimbulkan stres bagi mereka yang dalam keluarga yang agak berada. So it's no problem, boleh mohon bantuan daripada keluarga. Tapi bagi mereka yang sambung belajar, first sebab minat, dan dia sendiri financial dia tak kukuh, jadi dia akan menimbulkan stres dan akan membuatkan lab work menyebabkan research terkendala. Okay, next adalah faktor yang ketiga. Contoh research okey, awak buat eksperimen jadi, dana pun cukup, dan awak dah tulis thesis, awak dah tulis paper, dan awak dalam proses untuk menghantar paper. Jadi stres akan berlaku bila awak face rejection. Bagi siapa yang tak pernah hantar journal publication, siapa tak pernah hantar paper, awak tak tahu lagi what is the meaning of rejection. Kena reject dengan awet tu sekali dua tak ada masalah. Bila awak hantar kat paper, kena reject sampai 10, 11, 12 kali. Bagi siapa yang tak kuat, dia akan menimbulkan stres. So based on experience, susah sebenarnya dapat first hantar terus dapat. Kadang-kadang ayat daripada reviewer pun boleh menyakitkan hati. So the point is, awak kena terima rejection sebagai pembaharuan. So bila awak dapat komen, awak kena reject, awak buat balik, correct balik awak punya paper. So insyaAllah paper awak akan jadi lebih baik dan awak boleh publish dekat channel lain yang lebih berimpak tinggi. Dan yang terakhir adalah dari segi kita cakap yang lain-lain, isu lain-lain yang boleh menimbulkan awak stres. Contoh kita stres sebab apa? Sebab kucing kita meninggal ke. Contoh stres sebab apa? Stres sebab kawan dalam lab kita terlalu perform. Tu pun boleh menimbulkan stres. Benda ni bukan lakonan, dia terjadi juga dalam realiti. Kalau seseorang tu mempunyai satu kawan yang sangat laju, tiba-tiba satu kawan tu dia dekat below par, di bawah par, dia miss the train. So itu juga boleh melibatkan stres. So kalau segi positifnya, awak boleh jadikan dia sebagai rival awak untuk move dengan lebih cepat. Tapi kebanyakannya ambil dari segi negatif. Semua akan salahkan diri dia. Kenapa dia slow sangat? Kenapa dia tak boleh nak catch up dengan kawan dia? So sebenarnya semuanya bergantung kepada diri awak. Overall saya cakap, sebenarnya tak stres sangat pun sama PhD. Dia stres kalau problem tu kita face. Kalau kita dah lepas problem tu, stres tu pun dah hilang. So macam mana cara nak atasi stres tu, nanti kita akan bincangkan dalam video seterusnya. So ingat, kalau boleh dalam belajar ni, kalau eksperimen tak jadi, jangan stres. Kita try baca more journal. Okay, kalau contoh tak ada dana, secure dana-dana yang lain. Contoh, nanti saya akan bincangkan tentang dana apa yang kita boleh mohon dalam PhD. Okay, next, kalau kita ada kawan yang terlalu perform,
apa yang kita boleh buat, jadikan dia rival kita. Kita kena usaha lebih supaya kita capai satu tahap yang mana dia capai. So jangan salahkan diri anda. Semua yang sambung PhD ni, awak semua adalah satu generasi yang telah lalui banyak zaman degree, zaman master, dan you lompat PhD. Ada yang degree terus PhD. Cabaran yang awak dah sahut tu, sebelum awak sambung tu, jangan jadikan dia sebagai satu batu loncatan ataupun motivasi supaya kat tengah-tengah tu awak tak terus nak give up. So sangat rugi bila awak dah ada kat tengah, awak nak give up, awak lepaskan semuanya. Awak kena fikirkan perasaan family awak, perasaan diri awak yang paling penting. Kalau contoh memang dah tak boleh buat apa-apa, please consult dulu dengan counselling sebelum awak berhenti di tengah jalan. So sebelum mulakan sesuatu tu, kena set target untuk garis penamat. Jangan berhenti kat tengah jalan. Itu je saya punya nasihat. Kita jumpa lagi di next video. Okay, bye.